rancangan Suara Islam 222. Pada hari ini, saya dan beberapa orang kawan saya ingin mengkaji tentang dakwah dan mengenal pasti dan memahami tentang dakwah. Stop. Pertama sekali, Huri akan menguraikan tentang pengenalan dakwah. Perkataan dakwah berasal dari bahasa Arab iaitu dari kata dakwah yang secara harfiahnya bermaksud menyuruh ataupun mengajar. Dakwah adalah sebarang inisiatif ataupun usaha penambahbaikan dan perislahan yang terbit dari keimanan bahawa manusia hendaklah terus dipandu, dibimbing dan juga diingatkan serta diberi teguran supaya akhirnya menjadi insan yang berguna dan beriman. Dakwah juga adalah segala bentuk aktiviti penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan memahami agama Islam serta mengamalkan dalam setiap waktu dalam kehidupan. Jadi, perwujudan dakwah bukan sekadar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup sahaja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas dan dapat disimpulkan bahawa dakwah merupakan salah satu usaha untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala kemungkaran agar mampu membentuk umat Islam yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah ini adalah mengajak. Mengajak maknanya kita memujuk, kita merayu untuk membuat sesuatu kebaikan. Secara umumnya syariat Islam merangkumi dakwah dalam pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah kerana dakwah juga bererti menyebarkan dan menyampaikan. Dakwah juga dapat diartikan sebagai satu perjuangan yang menyeluruh di mana umat Islam digesa menggunakan segala kekuatan yang ada pada diri mereka dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi kewangan. Kalau kita melihat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah berdakwah dengan menggunakan segala yang ada di tubuh badan baginda dengan segala harta, keluarga, semuanya telah diinfakkan untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini suatu yang sangat luas bidangnya. Luas maknanya kita kena pergi bergerak ke seluruh pelusuk. Makna ya, begitulah. Silakan. Okey, terima kasih. Menurut Abu Zahra 1999, mendefinisikan dakwah sebagai usaha merealisasikan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan manusia adalah kewajipan bagi semua Muslim. Manakala, mengikut Nasir M 1977 menjelaskan bahawa dakwah dalam erti kata amar ma'ruf nahi munkar adalah syarat mutlak untuk kesempurnaan dan keselamatan kehidupan orang. Ini adalah kewajipan sifat manusia sebagai makhluk sosial, makhluk ijtimai. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum dalam dakwah iaitu fardu ain atau dikelangi sebagai perbuatan yang wajib dikerjakan oleh setiap orang yang sudah makulat, iaitu cukup syarat-syarat seperti berakal, baligh atau sebagainya. Yang kedua, fardu kifayah iaitu perbuatan yang wajib dilakukan oleh seseorang atau kumpulan anggota masyarakat Islam tanpa melihat sesiapa yang mengerjakannya. Berdakwah ini perlu dilakukan oleh semua orang, tidak mengira tahap umur, tidak mengira pendidikan. Jadi menyedari kepentingan tugas dakwah kepada Allah terhadap umat Islam, Said Qutb dalam kitab tafsirnya di bawah bayangan Al-Quran menegaskan tugas dakwah adalah satu amanah cukup getir dan besar. Tanggungjawabnya kerana seluruh ruang lingkup kehidupan manusia bergantung sepenuhnya kepada hasil gerak kerja dakwah yang akan menentukan hara tuju hidup manusia. Sebagai contoh, seorang ayah
Seorang ayah wajib berdakwah kepada ahli keluarganya untuk menentukan arah tuju perjalanan keluarganya. Begitu. Seterusnya adalah ciri-ciri pendakwah. Sebelum itu, seperti yang kita semua sedia maklum, pendakwah adalah orang yang telah ditugaskan ataupun yang telah dipertanggungjawabkan dalam menarik orang ramai kepada agama Islam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan juga untuk menyeru kepada orang lain untuk membuat kebaikan, justeru untuk mencegah segala kemungkaran. 3 ciri-ciri pendakwah yang utama adalah: pertama, mempunyai akidah yang kukuh dan sejahtera. Apabila para pendakwah mempunyai akidah yang kukuh, ini akan mewujudkan kefahaman yang sebenar tentang kemantapan akidah dalam perjalanan berdakwah. Dan yang kedua adalah memiliki bekalan ilmu yang mencukupi. Para pendakwah harus mempunyai ilmu yang mencukupi dan juga menguasai bidang berdakwah dalam ilmu yang mereka miliki. Hal ini kerana tidak ingin terjadinya perbahasan ataupun hukum yang terkeluar daripada seseorang itu melebihi landasan ataupun batasan yang mereka ceburi. Okey, dan seterusnya, para pendakwah haruslah sentiasa menambah ilmu dari masa ke semasa, kerana semakin banyak kita mempelajari sesuatu perkara, semakin banyak perkara yang kita tidak ketahui ataupun semakin banyak ilmu yang kita tidak ketahui. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menjauhi sikap ujub. Sikap ujub adalah satu sikap yang tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana ujub adalah satu sifat yang merasa diri sendirinya adalah seorang yang baik ataupun seseorang yang lebih baik berbanding orang lain. Hal ini kerana setiap perkara yang terjadi adalah di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Allah SWT yang menjadikan seseorang menjadi seorang yang baik ataupun menjadi seseorang yang berdakwah kepada orang lain. Jadi tidak ada untuk kita perlu membanggakan di atas diri kita sendiri. Setiap orang perlu berdakwah dan setiap orang ada kelebihan masing-masing. Setiap pendakwah ini mesti mempunyai yang pertama akidah yang sejahtera. Dari segi penampilan dirinya, pendakwah itu perlu menonjolkan dirinya bagaimana contoh yang hendak disampaikan. Kalau kita lihat terkini yang sedang viral sekarang, Ustaz Abid Liu, macam mana beliau dengan penampilan dia, dengan ilmu dia, jadi dapat menarik masyarakat dengan tidak secara paksaan. Baru-baru ini di Sabah, seramai lebih daripada 100 orang telah memeluk Islam tanpa dipaksa. Itu maknanya akidah yang sejahtera. Yang kedua, seorang pendakwah itu perlu mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Kita sebagai seorang pendakwah perlu berilmu dan mengetahui selok-belok masyarakat sesuatu tempat untuk kita berdakwah. Kalau tidak, kita tidak dapat hendak menarik minat sesuatu kelompok yang hendak kita dakwahkan. Seterusnya, pendakwah juga perlu mempunyai tubuh badan yang sihat. Ya, ini sangat perlu kerana kita perlu badan yang sehat untuk bergerak ke semua, bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dari masa ke masa. Kadang-kadang berdakwah ini tidak mengira masa. Kita perlu berdakwah kadang-kadang tu waktunya tidak menentu. Jadi setiap pendakwah itu perlu mempunyai tenaga yang banyak, ya. Menurut Mulyati Amin, pada tahun 2013, dakwah yang dilakukan dengan pelbagai cara memerlukan
media, medium dan model agar ajaran ini mampu memperbaiki dan meningkatkan kualiti keislaman dan keimanan umat serta dapat membangkitkan semangat kesedaran untuk bersama-sama menghadapi cabaran pada era ini. Yang pertamanya dengan cara al-hikmah, iaitu pengertian perkataan yang jelas dengan bukti, dalil wahyu atau pandangan yang dapat memperjelaskan kebenaran, menghilangkan keraguan. Konsep al-hikmah yang menyatu padukan di antara teori dan praktikal dakwah secara selari mengikut kepada keadaan dan sasaran dakwah dengan bijaksana. Cara untuk menyampaikan dakwah secara al-hikmah ialah melihatkan suasana persekitaran dan keadaan semasa berdakwah. Yang keduanya, maklumat yang hendak disampaikan perlu mengikut sekadar kemampuan mereka dan tidak membebankan mereka. Seterusnya, konsep al-mau'izah al-hasanah, yang ini pengertian mengajak manusia dengan memberi motivasi dan menimbulkan rasa takut atas perbuatan buruk yang dilakukan secara kelembutan tanpa kekasaran. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dilakukan adalah dakwah merupakan satu seruan ataupun ajakan kepada seluruh golongan termasuk lelaki dan perempuan, kanak-kanak, orang dewasa maupun orang tua untuk menjadi seseorang Muslim yang sempurna dari segala aspek dalam kehidupan. Dakwah juga merupakan tanggungjawab kepada semua orang untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, justru meninggalkan segala perkara-perkara kemungkaran. Bidang dalam berdakwah sangatlah luas, termasuk dari secara lisan, tulisan maupun lukisan. Bahkan bukan itu sahaja, bidang dakwah termasuk juga dalam aspek politik, ekonomi sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan dan juga sebagainya. Untuk menjadi pendakwah yang cemerlang dan terbaik, haruslah mempunyai ciri-ciri yang khusus untuk menarik minat orang lain menjadi seseorang yang lebih sempurna dalam beragama. Metodologi dakwah adalah suatu kaedah yang digunakan dalam berdakwah, dan antara metodologi yang terkenal adalah al-hikmah, iaitu menyelesaikan sesuatu urusan dengan baik dan mencegah dari sesuatu perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.